tradisi Cina, lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi, antaranya Su Dongpo pada zaman dinasti Song. Kebiasaannya, sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap kesatuan di antara puisi, kaligrafi dan lukisan. Lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pertama Ziyi bebas tangan dan kedua Gonghi menggunakan garis halus dan teliti. Ziyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. Teori estetik Ziyi menitik beratkan sentimen dan mengabaikan realisme. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. Dalam lukisan Cina, bahan yang sama digunakan sebagaimana yang digunakan oleh kaligrafi Cina dan kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dak kuat monokrom. Selain itu, format lukisan biasanya dalam bentuk scroll panjang dan yang digantung secara tegak atau scroll tangan melintang yang berbeza panjangnya, kadang-kadang sepanjang 15 meter. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan teliti, futility dan juga perasaan, expressiveness, serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feodal. Bagaimanapun, selepas dinasti Han, konsep seni halus fine art mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. Lukisan landscape merupakan jenis lukisan utama. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digemari. Selain itu, terdapat lukisan portrait dan figura juga. Oleh itu, kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran dalaman terhadap sesuatu daripada menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti, sense of reality atau objek bertiga dimensi. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. Di samping itu, latar belakang dan dewa-dewi yang berwarna-warni diambil daripada cerita dan ajaran agama Buddha. Masih dapat dilihat di dinding-dinding dalam Grotto Dunhuang, tinggalan dinasti Tang. Oleh itu, lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. Tokoh seni lukisan Cina yang pertama ialah Wang Wei. Beliau juga dikenali sebagai Wang Yucheng dan Mo Jie. Beliau lahir pada tahun 701 daerah Qi, Provinsi Shanxi, China. Beliau meninggal pada tahun 761 di daerah Chang'an dan juga dikenal sebagai Jian, Provinsi Shanxi. Beliau merupakan seorang penyair, pemuzik, pelukis dan ahli politik Cina semasa dinasti Tang. Beliau paling terkenal dengan seni dan surat pada zamannya. Ibu beliau berasal dari keluarga sastera yang terkenal dan merupakan seorang penganut Buddha yang taat kepada agamanya. Bapanya pula adalah seorang pegawai pemerintah tempatan namun telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ini adalah salah satu contoh karya beliau yang bertajuk Snowy Stream. Karya ini merupakan sebahagian daripada sebuah hand scroll dakwat di atas sutera dan dahulunya merupakan salah satu daripada koleksi Manchu Household Beijing. Malangnya kini
karya ini telah pun hilang. Ini adalah contoh karya beliau yang kedua yang bertajuk The Farewell. Wang Wei terkenal dengan puisi dan lukisannya. Kepandaiannya dalam kedua-dua bidang ini telah membuatkan puisinya seperti sebuah lukisan yang terbentang di hadapan mata pembaca. Dalam sejarah sastra puisi China, koleksi karya Wang Wei mempunyai kedudukan yang amat penting. Antara karyanya yang benar-benar dapat mewakili gaya penulisannya ialah puisi yang menggambarkan keindahan pemandangan alam semula jadi. Ciptaan beliau yang awal pula memperlihatkan semangatnya yang tinggi. Seterusnya ialah Gua Shi atau lebih dikenali sebagai Gua He. Beliau adalah seorang seniman yang terkenal pada zaman dinasti Song Utara sekitar 120 hingga 190. Beliau terkenal dengan lukisan pemandangan. Ini merupakan salah satu karya Gua Shi yang terkenal, yaitu Early Spring sekitar tarikh 172. Karya ini menunjukkan teknik inovatif untuk menghasilkan pelbagai perspektif. Jenis perspektif ini disebut perspektif terapung karena mata penonton beralih dengan perspektif pergeseran. Ini juga merupakan karya beliau yang terkenal yang dinamakan sebagai All Trees Level Distance yang diperbuat daripada tinta pada sutera atau nama Inggrisnya Ink on Slate. Lukisan ini dilakukan pada gaya level distance, yaitu komposisi yang sangat popular pada akhir abad ke-11. Landscape level distance merujuk pada bentuk yang mengalihkan fokus dari kawasan pergunungan ke pemandangan. Okey, baiklah, saya akan teruskan pembentangan Wu Dozi di mana ia berlaku pada 618 hingga 907. Wu Dozi juga dikenal sebagai Do Juan di mana ia adalah seorang pelukis terkenal Tiongkok dari dinasti Tang yang berasal daripada Yangdi dan sangat dihormati sebagai dewa lukisan. Beberapa karyanya yang disalin itu masih ada, tetapi banyak yang telah hilang. Sebahagian besar adalah lukisan mural. Sejarawan seni Inggris Michael Sullivan menganggap ia adalah sebagai satu penguasa abad yang ke-7. Kita dapat lihat lukisan Confucius terkenal Wu ni dipelihara dengan disalin dalam ukiran batu. Wu dilahirkan di provinsi Henan, China dan telah kehilangan kedua ibu bapanya ketika dia masih muda dan menghabiskan masa kecilnya dalam kemiskinan. Untuk bertahan, Wu telah belajar melukis di bawah beberapa artis tempatan. Wu muda itu dia bekerja keras dan belajar dengan sangat tekun. Ketika berusia 2 tahun, Wu sudah mendapat reputasi sebagai pelukis dengan bakat yang tiada tandingannya. Tidak lama selepas itu, Wu telah disewa oleh Maharaja sebagai pelukis rasmi di Istana Kekaisaran. Wu ni dia terkenal dengan teknik sikat yang sangat sempurna dalam melukis. Bukan hanya pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga tokoh-tokoh yang sangat jelas, terutama pada mural Buddha atau To. Dikatakan juga bahawa Wu ni dia melukis lebih dari 300 mural dan sekitar 100 gulungan sepanjang hayatnya. Dia juga mempelopori beberapa teknik melukis seperti gaya lukisan landscape shubi atau sketsa dan Wu Breeze. Ini adalah karya Wu Dozi yang bertajuk 87 Immortals. Karya ini menggambarkan 87 tokoh saleh yang turun dari langit dalam perarakan yang besar. Ia dilukis dengan gaya khas Baimo Cina atau lukisan biasa, dan karya berusni telah lama dianggap sebagai genre terbaik dalam lukisan tradisional Cina. Menurut legenda, Wu melukis karya agung ini hanya dalam satu sesi sahaja. Dalam lukisan tersebut, dia memberikan perhatian yang baik terhadap ciri-ciri seperti jambul rambut dan misa yang indah, gaun dan jubah yang anggun, alat muzik yang indah, dan craft tangan halus, bunga dan tanaman yang elegan. Wajah-wajah tokoh langit yang gemuk tidak hanya menggambarkan kecenderungan lukisan Tang, tetapi ia mencerminkan kemakmuran dinasti tersebut.
Dalam tahun-tahun perang yang penuh gejolak di China dan Asia, karya tersebut telah hilang, tetapi salah seorang pelajar Shu menemui lukisan ini di wilayah jiran dan segera mengumpulkan sejumlah wang dengan hanya meminjam dari rakan dan menjual lukisannya sendiri untuk membeli kembali karya seni kuno. Kini karya tersebut berada dalam koleksi Dewan Peringatan Shu Beihong di Beijing. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang analisis karya seni. Catatan Cina bermula sebelum dinasti Tang pada 618 hingga 907 1000 Masihi, yang terdiri daripada garisan yang menunjukkan gaya hidup dan kehidupan manusia. Lukisan figura yang dihasilkan dan dikenali sebagai Golden Age. Pada pertengahan dinasti Tang, karya seni Cina lebih menonjol ke arah alam sekitar yang bebas. Terdapat 3 kategori lukisan Cina tradisional seperti lukisan landscape, bunga dan burung, dan lukisan figura. Seterusnya, bahan dan alat yang sering digunakan dalam penghasilan seni catatan Cina, yaitu 1. Dakwat, 2. Sutera dan kertas, yang ketiga ialah berus. Bagi gaya penghasilan seni catatan Cina, terdiri daripada 3. Yang pertama, paimyo. Paimyo ialah lukisan lakaran yang tidak mempunyai warna. Yang kedua, gongbi. Gongbi pula lukisan realistik dan teliti. Yang terakhir, zei, penghasilan karya secara spontan. Penghasilan karya seni catatan Cina amat mementingkan penggunaan berus yang betul. Penggunaan berus yang betul akan menghasilkan kesan stroke seperti titik, berkedut-kedut, celup, dan tarik. Sebagai contoh, yang pertama, pemandangan gunung berkabus. Dalam penghasilan pemandangan gunung berkabus, pengkarya menggunakan titik-titik berus yang dicondongkan. Yang kedua, bentuk awan. Dalam penghasilan bentuk awan, pengkarya menggunakan titik-titik condong yang dikenali sebagai titik mi. Okey, jika dilihat dengan teliti, setiap seni catatan Cina akan mempunyai cop mohor dan sajak. Cop mohor dan sajak digunakan oleh pelukis secara peribadi. Terdapat ruang khas dalam sesuatu karya untuk meletakkan cop mohor dan mesej atau sajak yang ingin disampaikan oleh pelukis. Setelah dianalisis, setiap karya seni catatan Cina akan memiliki 3 perspektif, iaitu yang pertama, height distance, yang kedua, deep distance, dan yang ketiga, level distance. Simbol yang sering digunakan iaitu motif flora dan motif fauna. Contoh motif flora yang sering digunakan ialah Shi Liu, iaitu delima, yang kedua, Mei Hua, palm balsam, yang ketiga, Song, pokok pine. Manakala motif fauna pula ialah yang pertama, Long, iaitu naga, yang kedua, Ma, bermaksud kuda, yang ketiga, He, iaitu burung. Rumusannya, perkembangan tamadun Cina berkait rapat dengan aliran falsafah mereka. Aliran-aliran ini membantu pembentukan negara dan masyarakat Cina hingga kini. Oleh itu, sumbangan-sumbangan tidak ternilai seperti seni lukis Cina ini telah membantu kejayaan tamadun Cina. Hal ini juga telah meletakkan Cina di kemuncak kegemilangan dan dikongsi oleh tamadun-tamadun lain.